Budak kecil. Aku suka dia ni. Bukan suka nak memiliki budak kecil ni, atau nama glamour dia lah kan budak kecil. Tapi sebenarnya ia adalah toyol. Nama pendek toyol. Biasanya berkepala botak, hijau, telinga panjang. Itu yang biasa dibayangkan dengan toyol ni lah pada filem-filem yang pernah kita tonton. Tapi tak kurang juga yang menggambarkan toyol ni sebagai wajah yang cukup mengerikan. Tentunya bukan wajah yang ini. Yang ni handsome. Toyol merujuk kepada sejenis makhluk halus dalam kepercayaan Melayu. Kemungkinannya dari golongan jin, mungkin dari golongan syaitan, ataupun jembalang apa entah, yang dipelihara bagi tujuan mencuri. Toyol ini dikatakan berbentuk seperti kanak-kanak kecil dan turut mempunyai perangai seperti kamu. Yang mempunyai perangai seperti kanak-kanak kecil lah. Biasanya pemeliharaan makhluk halus toyol ini dikenali sebagai saka. Ya, toyol juga merupakan sejenis saka. Toyol biasanya dipelihara dengan tujuan membantu pemiliknya mendapatkan duit dengan cara salah, iaitu mencuri biasanya daripada jiran tetangga. Ini yang silapnya. Ini yang silap. Kenapa tak diajar toyol tu mencuri daripada penjenayah, perompak-perompak, penyamun kan? Kan lebih baik begitu. Kita ajar toyol-toyol ni merompak daripada si perompak. Contohnya perompak ni baru merompak tadi sebuah bank kan, dapat 1 juta contohnya kan. Suruh toyol ni pergi ambil duit dia. Lagi senang. Perompak tu tak boleh report polis, tak boleh tangkap. Kan? Itulah. Saya pernah terfikir juga tu kan. Tapi mungkin syaratnya tak boleh begitu. Katanya toyol ni mampu menyelinap di dalam mana-mana bilik berkunci, termasuk peti besi, dan mampu mencari wang tunai yang disorokkan di mana saja. Kau sorok duit dekat mana pun dia boleh jumpa. Contohnya macam orang dulu-dulu kan, celah ketiak. Ada kau simpan celah ketiak? Di celah sini. Tak boleh sebutlah dalam video ni kan. Disorokkan di mana je duit tu, wang tunai disorokkan di mana saja dia boleh jumpa. Kononnya lah, termasuk yang disorok di celah kitab-kitab suci. Duit disorokkan dalam Al-Quran, boleh ke? Dah namanya syaitan. Nak pegang Quran. Wallahu alam. Seterusnya, pemelihara toyol biasanya akan membeli atau memuja untuk mendapatkan toyol. Toyol yang dipelihara dipercayai secara umum sebagai mempunyai bentuk seorang budak kecil berbogel. Ini pun satu kesilapan. Kenapa tak dipakaikan baju cantik-cantik kan? Sebagai penyamaran. Kemudian bentuk toyol ni bentuk seorang budak kecil berbogel dengan mata yang merah dan gigi yang tajam. Kau berani? Kononnya toyol akan dipelihara dalam sebuah botol kecil dan pemiliknya akan memberikannya makan darahnya sendiri setiap hari.
Setiap bulan mengambang. Setiap hari, setiap bulan mengambang. Agaknya orang kalau bela saka, bela toyol, bela polong ni memang kena bagi makan dengan darah sendiri. Toyol juga tidak akan mencuri keseluruhan jumlah wang. Tetapi sekadar mengambil sebahagian daripada wang yang tersimpan. Maknanya toyol ni pandai berjimat lah. Dia tak ambil duit semua. Dia ambil duit sikit je. Sebahagian daripada jumlah wang yang tersimpan. Mungkin kerana kata orang tua-tua dulu, katanya yang mengatakan bahawa budak-budak jangan pegang duit banyak-banyak. Bagus toyol ni. Dia dengar kata orang tua-tua. Orang tua-tua kata tak boleh pegang duit banyak-banyak. Tu tak boleh pegang duit banyak-banyak tu, kita ambil sikit je. Dia cakap macam tu kan. Gelak. Kalau jumpa depan mata terkencing. Kan. Okey, pemilik toyol juga perlu memenuhi apa saja permintaan toyol peliharaannya. Sekiranya gagal, toyol tersebut akan bertindak ganas. Pemilik toyol juga perlu mematuhi apa saja permintaan toyol peliharaannya. Jadi hati-hati. Saya khawatir kalau toyol peliharaan anda bukan sekadar meminta makan, bukan sekadar meminta darah, tapi mungkin akan meminta habuan lain. Contohnya, ialah macam budak-budak kecil zaman sekarang ni kan. Antara habuan yang mungkin mereka nakkan sekarang ni, di tahun yang serba canggih ni, mungkin toyol-toyol ni akan meminta handphone. Gadget, akaun Facebook dan sebagainya. Kita tak tahu kan. Tapi yang penting, kalau anda memelihara toyol, anda kena tunaikan semua permintaan toyol peliharaan anda. Kalau anda tak tunaikan permintaan dia, toyol ni akan mengganas. Mungkin ketika itu ia akan bertukar menjadi warna hijau, seperti Incredible Hulk. Kita akan sambung dengan cerita hantu yang seterusnya selepas ini. Tapi jangan lupa subscribe channel The Story Gempak Now dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel Gempak Now dari semasa ke semasa. Hantu seterusnya. Pelesit. Pelesit merujuk kepada sejenis makhluk halus. Menurut kepercayaan Melayu, ianya hantu yang dipelihara bagi tujuan sebagai pelaris dan pemanis. Hantu ini dikatakan secara cerita lisannya bahawa sangat berusaha menjadikan tuannya disukai ramai. Ini kerja hantu yang bernama Pelesit. Dia akan bekerja keras, dia akan cuba sedaya upaya, dia nak cuba naikkan ataupun dia nak beri tuannya satu keistimewaan. Dia nak jadikan tuannya disukai ramai, digilai, kan, orang kata apa, diagung-agungkan. Ni kerja Pelesit. Ia dinamakan Pelesit kerana ia melesetkan, atau kalau ditulis di sini katanya melesetkan tu menyesatkan melalui tujuan melariskan diri, melariskan perniagaan, melariskan mungkin
Yalah, untuk individu ataupun orang-orang tertentu mungkin perlu menaikkan nama diri ataupun perlu popular, kita tak tahu. Mungkin sesetengahnya menggunakan pelesit. Wallahu alam, kita tak boleh nak buat jangkaan. Tapi apa yang dicatatkan di sini secara ringkas, pelesit ni tugasannya untuk menjadikan tuannya disukai ramai. Tapi kalau pada kehidupan kita seharian, pelesit ni selalu orang sebut, engkau ni macam pelesit, dia kata. Terutamanya untuk abang-abang mat motor, bawa motor psiu, macam pelesit, dia kata. Ada juga yang katanya bunyi pelesit ni diwakili oleh belalang pelesit yang bunyinya sit sit. Wallahu alam. Kita teruskan dengan hantu yang seterusnya. Hantu yang kelima. Di segmen seram di channel The Story Gempak Now, semakin seram apabila tiba di hantu popular yang bernombor 5 ini. Sebelum saya teruskan, jangan lupa subscribe channel The Story Gempak Now dan tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi dari channel kami. Ataupun hantu yang kelima ini akan mengganggu anda. Okey, hantu yang kelima ialah hantu air ataupun hantu laut. Hui, meremang bulu roma aku. Hantu air juga termasuk hantu laut, merupakan sejenis makhluk halus digelar mambang atau jin yang terdapat di dalam kawasan berair. Makhluk ini dianggap agak keras dan mampu membahayakan mereka yang bertembung dengannya. Wow. Ini bukan kategori makhluk halus ni. Ini makhluk kasar. Sebab dia dikatakan agak keras dan mampu membahayakan orang yang bertembung dengannya. Macam mana? Katanya kebiasaannya ia dikatakan terapung-apung, terawang-awang, seperti batang kayu buruk, tetapi mampu melumpuhkan mereka yang tersentuh dengannya. Yang ni seram. Memang terasa seram ni dekat sini ni. Selain tu, ia dikatakan mampu menjelma, merubah bentuk seperti sesuatu lembaga untuk mengusik mereka yang berada di pinggir air. Kisah hantu air ni ataupun hantu laut ni biasa kita dengar biasanya di tepi laut, di pantai, yang mana kisah-kisah orang yang berada di tepi laut pada waktu malam, yang berada di tepi pantai, terlihat lembaga di tengah laut. Terlihat lembaga seperti manusia berada terapung di atas air pada waktu malam. Dan apabila dilihat semakin lama dan lama direnung, ditenung, lembaga tu menjadi lain. Itu kisah lain. Mungkin kita akan ceritakan lebih lanjut nanti dalam video-video yang akan datang. Tetapi huraian untuk hantu air ataupun hantu laut ini, dipercayai bahawa hantu air berasal daripada ilmu dan makhluk halus yang dibuang, dihanyutkan melalui sungai mengalir ke laut dengan menggunakan ancak.
Ancak ni selain daripada kegunaan untuk memberi jamuan kepada makhluk halus ini, ia juga bertujuan digunakan untuk menghanyutkan makhluk ini. Orang kata kalau orang nak buang saka kan, salah satu cara dia macam ni. Diletakkan lembaga ataupun makhluk halus di atas ancak dan dihanyutkan melalui sungai yang mengalir terus ke laut. Dan benda-benda halus ni akan terus terapung di atas permukaan air dan mengganggu sesiapa saja yang bertembung dengannya. Air laut yang berkilauan dikatakan menunjukkan kehadirannya, dan bagi mengelakkan gangguan para nelayan. Kehadirannya dan bagi mengelakkan gangguan kepada para nelayan. Untuk mengelakkan gangguan, satu upacara yang dikenali sebagai semah laut akan diadakan di setiap tahun. Cerita pasal semah laut ni pernah kita dengar di seberang di Indonesia, di pantai timur dan banyak tempat jugalah yang kita pernah dengar tentang upacara semah laut. Katanya untuk mengelakkan gangguan penunggu laut, untuk menjauhkan bencana alam yang akan dilakukan, yang akan datangkan oleh makhluk ataupun hantu air ataupun hantu laut ini. Upacara ini juga dikenali sebagai puja pantai ataupun main pantai. Main pantai pun tak boleh. Tapi kalau apa pun, jangan lupa subscribe channel The Story Gempak Now sebelum saya meneruskan kepada hantu yang seterusnya. Hantu Raya. Bukan selamat hari raya, saudara, tapi ini kisah tentang hantu raya. Nama dia Hantu Raya. Mungkin nama dia diambil sempena hari raya ke atau kenapa, kita tak tahu. Tapi yang penting hantu raya ni biasanya dipelihara bagi tujuan membantu tuannya melakukan kerja-kerja berat. Mungkin tuan dia bercuti raya, dia kena buat kerja. Jadi nama dia Hantu Raya. Gitu. Juga dia kata boleh disuruh membinasa musuh atau orang yang dibenci oleh pemiliknya. Kalau tuan dia tak suka seseorang, contoh saya tak suka anda, saya boleh suruh hantu raya memusnahkan anda. Tapi kalau saya ada bela, tapi sekarang tak ada. Ini sekadar cerita, saudara. Sekadar saya sampaikan cerita yang dipetik daripada blog sentiasapanas.com untuk anda yang mungkin tak sempat membaca, yang mungkin ingin mengetahui tentang 27 jenis hantu-hantu yang popular di Malaysia. Seperti di awal video tadi saya katakan, kalau nak minta sign, boleh minta sign dengan hantu-hantu yang saya sebutkan dalam video ini. Okey, dinamakan Hantu Raya bersempena saiznya. Ini dia. Dinamakan Hantu Raya ni, nama dia Hantu Raya bersempena saiznya yang besar.
Yang besar seperti penggunaan dalam erti bahasa Melayu seperti balai raya. Kan besar kan, balai yang besar, balai raya. Jalan raya, panjang, besar, luas, jalan raya. Dan sebagainya. Itu je, dua contoh yang diberikan, balai raya dan jalan raya. Kalau hari raya, besar jugalah. Hari raya, kan? Hari besar kita kan. Lagi raya apa lagi? Tak apa, nanti kita boleh dengar lagu raya daripada Jalil Hamid. Kalau sebut pasal raya, kita ingat hari raya. Dalam tu pun ada sebut pasal hantu raya. Aduh, nak buat segmen seram tapi dah ternyanyi pula. Okey, dia kata lagi mengenai hantu raya ni. Dia kata hantu raya biasanya mampu melakukan kerja-kerja berat seperti 4 atau 5 orang dengan mudah. Kerja 4-5 orang dengan mudah dibuat seorang-seorang. Kuat tak kuat? Hebat tak hebat? Kan? Dan katanya lagi, ia boleh menjelma sebagai manusia. Itu yang kita tengok.